Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat Akmal bin Waisri. Nombor metrik 057-430. So hari ini saya nak bercerita mengulaskan tentang assignment individu saya dalam subjek etika. Let's go. So tajuk untuk assignment ni adalah Computer Crime and Internet. So kita kupaskan misalkan apa yang telah diberi. Saya telah mencari tentang cybercrime ni berdasarkan yang telah diberilah. Antaranya adalah copyright violation, cyber terrorism, cyber squatting, identified theft and salami slice. Apa itu copyright? Copyright adalah macam kita mengambil karya orang lain untuk digunakan untuk diri kita sendiri. So copyright ni amatlah tak bagus lah, kerana kita mengambil idea orang lain, menciplak, meniru usaha orang lain. Orang lain dah penat usaha, tapi kita senang-senang je kita pergi ambil. So benda ni tak bagus, sangat-sangat tidak wajar dilakukan lah. So copyright ni, pemegang untuk hak cipta ataupun copyright ni biasanya dipegang oleh penerbit. Penerbit satu kerja, penerbit satu cerita. Contoh selalu dicetak rompakkan lah, seperti lagu, cerita, movie, drama, apa semua. Dan lagi satu contoh barangan lah, idea kita, inovasi kita, cara kita, seperti tudung dan sebagainya lah. So hak cipta ni perlulah sesebuah company ataupun syarikat ataupun kedai ataupun mana-manalah perlu laksanakan, perlu adanya lesen ni, kebenaran ni, kerana supaya orang ramai tak dapat nak cetak rompak kita punya idea ataupun barang-barang kita. Terdapat unsur-unsur yang tentang pelanggaran hak cipta lah. Pertama adalah akses dan persamaan substansial. Jika kerja yang melanggar telah didaftarkan sebelum pelanggaran, maka ganti rugi berkanun dan yuran peguam dikenakan. So maksudnya macam kalau kita dah daftar sebelum pelanggaran, maka kita akan dapat ganti rugi berkanun dan yuran peguam dikenakan. Faham? So terdapat satu istilah yang kita guna, dia seakan seperti cetak rompak ataupun pelanggaran hak cipta, tapi namanya ialah plagiat dalam bahasa Melayu, plagiat dalam bahasa Inggeris plagiarism. Ya. So untuk plagiarism dengan copyright ni satu benda yang lain, dia seakan sama tapi lain. Macam tu lah. So untuk copyright ni, dia macam apabila kita ambil sesuatu tu tanpa permisi, tanpa izin. Untuk plagiat ni, dia lebih kurang macam meniru lah. Contoh plagiat, kita tahu orang tu dah ada izin untuk kita tiru dia, tapi kita tak bagi tahu siapa yang kita tiru. Macam tu, like that. Itu beza antara copyright dan plagiat lah.
So sekarang ni nak cerita tentang real case yang popular lah dekat dunia ni, iaitu antara cerita Star Wars dan Battlestar Galactica. Yes, Battlestar Galactica. So lah penerbit Battlestar Galactica ni, dia mengambil idea daripada penerbit Star Wars. Okay. Mengambil sedikit lah idea-idea yang ada dekat Star Wars. So penerbit Star Wars ni iaitu 20th Century Fox telah menyaman Universal Studio untuk pelanggaran hak cipta dan telah mendakwa bahawa Battlestar Galactica ni ataupun yang di bawah naungan Universal Studio ni telah mencuri 34 idea daripada Star Wars. Itu adalah antara real case yang ada dekat dunia ni tentang cetak rompak ataupun copyright violation. So untuk yang dekat dalam Malaysia pula, contohnya saya telah mendengar lah gosip-gosip daripada kakak, daripada kawan perempuan, daripada mak-mak, makcik-makcik kan, tentang Vivi Yusof. Dia telah mencetak rompak ataupun copyright violation lah terhadap seorang wanita ni, wanita warga Malaysia lah. Vivi Yusof ni yang mereka yang macam orang cakap ternama lah dekat Malaysia. Tapi yang si Vivi Yusof ni telah mencuri idea wanita yang menjual tudung ni, yang tidaklah sepopular mana, tapi dia telah mencuri idea corak lain lah, tapi idea tu lebih kurang sama berapa tahun lepas. Dan saya telah membaca, saya telah dapat kat Twitter bahawa dia telah mencuri lagi idea orang lain pula untuk kali keduanya. Kita masuk yang kedua adalah cyber terrorism. Cyber terrorism ni dia penggunaan internet yang ganas lah. Maksudnya dia mengakibatkan merosakkan kesihatan mental, fizikal, mengancam nyawa dan lain lagi lah. Cyber terrorism ni banyak sekarang ni berlaku dekat Malaysia dan juga di luar negara lah. Sebab benda ni sangatlah bahaya terhadap kesihatan mental kita, kerana cyber terrorism ni sangat bahaya, sangat boleh menggugat mental kita apabila kita mudah koyak ataupun mudah mental lah. Kita tak boleh nak terima lah. Contohnya macam body shaming orang, apa semua body shaming lah. Cakap kau ni gemuk lah, apalah gemuk, kenapa kau ni makin gemuk, lepas tu kenapa kau makin kurus ni, macam saya, orang cakap saya kurus, macam tu lah. So saya tak kisah pun benda tu, sebab bagi saya, sebab saya dah biasa kena macam tu kan. Dah orang cakap dah merasa, dah makan garam dah, orang cakap dah tak rasa lah. Dia macam peribahasa dia adalah bisa tegal biasa. Itulah, apabila kita dah biasa, kita dah tak rasa nak koyak, rasa nak mental,
Tapi bagi yang orang yang mudah koyak, mudah mental, mungkin dia rasa benda ni sangat-sangatlah kejam. Bagi saya benda ni sangat kejam lah terhadap orang yang tidak kuat mentalnya apa semua. Jadi benda ni harus dicegah lah. So cara-cara orang yang buat cyberterrorism ni, dia macam dia hack account tu, lepas tu dia sebarkan fitnah-fitnah, berita-berita palsu. Selain tu dia boleh komen dekat contoh Instagram mangsa tu, cakap kau ni gemuk lah, kau ni itulah, kau ni inilah. Biasa orang akan rasa sedih lah, orang akan rasa sangatlah sedih, sangatlah terasa hati apa semua. So benda ni perlu dielakkan lah. So mengikut real case, biasanya kita biasa dengar lah tentang phishing scam. So ada phishing ni salah satu bentuk utama serangan kejuruteraan sosial, dan sebagaimana serangan kejuruteraan ini, ia cuba untuk menipu pengguna yang tidak disangka-sangka memberikan maklumat peribadi. So macam scam lah, macam kita selalu dengar, macam kita selalu lihat orang akan menipu. Contohnya barang sampai lepas tu kita kena bayar, lepas tu dia hutang bank, lepas tu kena langgar polis lah, apalah masalah. Saya rasa benda ni paling tidak wajar. Dia selalu ditumpukan kepada orang-orang dewasa lah, kerana orang dewasa ni banyak duit. So dia tahu kalau dia buat kat orang yang banyak duit, maka hasilnya banyak lah. Tapi benda ni sangatlah tidak bermoral dan tidak patut dilakukan oleh semua lapisan masyarakat lah, utamanya di Malaysia dan di seluruh dunia lah. Okay, yang kedua, so kesimpulannya, kita perlulah mencegah daripada perbuatan semacam ni, melakukan perkara yang halal, mencari rezeki yang halal, dan tidaklah membuat cyber terrorism ni lah, kerana amatlah berbahaya, amatlah sangat tidak wajar dilakukan dan sangatlah tidak bagus untuk semua lapisan masyarakat. Okay, kita move untuk yang seterusnya. Okay, kita sambung. Tadi azan ni, kita sambung pula. So mengikut Undang-Undang Persekutuan Amerika Syarikat yang dikenali sebagai Akta Perlindungan Pengguna Anti-Cyber Squatting, pemerdagangan orang atau mengunggah nama domain internet dengan niat-niat jahat untuk mendapat keuntungan daripada muhibah tanpa dagangan yang dimiliki oleh orang lain. Cyber squatting kemudian menawarkan untuk menjual domain kepada orang atau syarikat yang memiliki tanda dagangan yang terkandung dalam nama pada harga yang melambung. Istilah ini berasal dari setinggan, iaitu perbuatan menduduki ruang terbengkalai atau tidak didiami, atau bangunan yang tidak dimiliki setinggan, sewa atau sebaliknya mempunyai kebenaran untuk digunakan. Istilah cyber squatting merujuk kepada pendaftaran tanpa kebenaran dan penggunaan nama domain internet yang sama atau serupa dengan tanda dagangan tanpa tanda perkhidmatan, nama syarikat atau nama peribadi. Okay. So benda ni sangatlah tidak baguslah, kerana kita menggunakan nama ataupun setinggan ataupun sewa ataupun bangunan yang tidak didiami oleh syarikat tersebut. So untuk real case pula, real case untuk cyber squatting ni ada pada contohnya Amul adalah satu syarikat penusu terbesar di India dengan perolehan jualan lebih 38,550 rupiah India, kira-kira US 5.28 bilion US dollar lah, ataupun 385,500,000 rupiah India untuk tahun fizikal 2019 hingga 2020. Syarikat ini menjadi mangsa cyber squatting apabila seorang membeli domain berikut dan membuat laman phishing Amul Distributor, Amul Bot, amulfront.org.in.
sebagai penipuan dia telah tipu untuk membuat akaun bank palsu menggunakan nama Amul, menghantar borang palsu melalui email, meminta bayaran untuk menjadi pengedar Amul dan kedai franchise. So benda ni sangatlah tidak bagus lah, kerana dia banyak menipu, banyak men-scam. So benda ni tidak wajar dilakukan lah. So, kita kena stop lah. So kesimpulan dia, kita tak perlu buat benda macam ni, menipu, buat laman web sendiri yang tidak dibenarkan oleh syarikat tersebut. Kesian. Atau usaha orang lain kita menipu, kita dapat duit. Bagus ke macam tu? Tak bagus, sangatlah tak bagus. Lembu punya susu, sapi dapat nama. Takkan nak jadi macam tu. Takkan nak jadi macam sapi, tiba-tiba lembu punya susu tapi sapi yang dapat nama. Macam mana? Cuba fikirkan. Tak bagus, sangatlah tak baik. Kenapa sapi yang dapat nama? Kenapa bukan Ali? So kita masuk yang seterusnya. What's on the news today? So yang seterusnya adalah identity thief. Identity thief ni dalam bahasa Melayu dia, nama dia adalah pencurian identiti. So biasanya orang akan ambil nama kita. Kita kalau Malaysia dia copy IC kita, nama kad kredit, nombor kad kredit kita, nombor PIN, password kita, apa semua. Ni untuk mendapatkan wang tunai atau melakukan penipuan atas nama kita lah. So apabila benda ni dapat dekat tangan orang yang salah, dia sangat bahaya. So kita kena elakkan lah benda ni. Ni adalah antara cyber punya masalah lah, crime. So kita ada jenis-jenis pencuri identiti ni. Yang pertama adalah financial identity thief, social security identity thief, medical identity thief, synthetic identity thief, child identity thief, tax identity thief and criminal identity thief. So nampak tak, jenis dia pun dah banyak. So saya tak boleh nak rungkaikan semua sebab video ini berdurasi hanyalah sekadar 12 minit hingga 14 minit. So itulah anda tag dia. Kita move untuk yang seterusnya. So untuk real case pula, real case ni banyak orang buat, terutama dekat Malaysia lah. Kita tak perlu tengok negara luar, kita tengok dekat Malaysia. Berapa ramai yang orang dah kena scam, yang telah mencuri nama identiti dia, nombor kad kredit dia, apa semua telah dipukau apa semua. Dan ada yang rela, ada yang tak rela. So benda ni sangatlah bahaya, sangatlah tidak wajar, sangatlah tidak diperlukan, sangatlah perlu dihindari ataupun dicegah secepat mungkin lah. So apabila anda kena macam ni, cepat-cepatlah, segerakanlah report pada polis dan orang yang sepatutnya lah. So kita punya conclusion, kita punya kesimpulannya, jaga-jaga, jangan bagi kita punya identiti kepada orang lain. Walaupun kita rapat mana yang sekalipun dengan dia, kita tak perlu kot untuk kita sebarkan, untuk kita bagi kita punya identiti, password apa semua. Sebab kadang ni kawan kita tak boleh nak percaya sangat. Sebab kita jaga diri kita. Hal yang peribadi kita simpan untuk diri kita sahaja. Macam kita sibuk nak bagi orang lain, nak bagi itu, kecuali mak ayah kita. Adik-beradik kadang-kadang kita tak boleh percaya juga. Kadang ada adik, ada kakak ke, ada abang ke yang mata duitan. So kalau ya pun kita bagilah mak bapak kita. Kalau kita ni jenis yang pelupa sangat, kalau kita jenis yang pelupa sangat, kita berilah kepada mak bapak. Kalau kita jenis ingat, kita boleh simpan dekat notes kita, dekat phone ke, dekat laptop ke, dekat mana-mana lah. So benda ni perlulah dihindarkan. So yang terakhir adalah salami slicing. So saya pernah bekerja di Pizza Hut dan saya tahu bahawa salami itu adalah sausage. Itu sajalah. Saja je saya nak beritahu kan, pengalaman
apa semua. So salami slicing lah, kita move untuk salami slicing lah. Salami slicing ni adalah proses memecah belah dan menakluk ancaman dan pakatan yang digunakan untuk mengatasi pembangkang. Dengan cara ini, penceroboh boleh mempengaruhi dan akhirnya menguasai landscape, biasanya politik, sekeping demi sekeping. Dengan cara ini, pembangkang dihapuskan hirisan oleh hirisan sehingga ia menyedari biasanya terlambat bahawa ia hampir hilang sepenuhnya. Dalam sesetengah kes, ia termasuk penciptaan beberapa puak dalam parti politik yang menentang dan kemudian membongkar parti itu dari dalam tanpa menyebabkan pihak dihiris untuk protes. Taktik salami kemudiannya kemungkinan besar akan berjaya apabila pelaku menyimpan motif jangka panjang sebenar mereka tersembunyi dan mengekalkan kedudukan koperasi dan bantuan semasa terlibat dalam subversif yang dimaksudkan secara beransur-ansur. Tentang Rescales pula, Biokimia Medica menerima cadangan untuk menangani penerbitan berlebihan yang diberikan oleh Jawatankuasa Etika Penerbitan COPE 10/11. Sekiranya terdapat penerbitan salami yang dikesyaki selepas penyerahan manuskrip tersebut, editor jurnal akan menghubungi penulis untuk mendapatkan penjelasan. Sekiranya jawapan penulis memuaskan, editor akan memutuskan untuk meneruskan pemprosesan manuskrip selagi semua kriteria yang disebutkan di atas dipenuhi. Apabila penjelasan penulis tidak diterima dan terdapat keraguan munasabah mengenai niat baik penulis atau apabila tidak ada jawapan daripada pengarang sama sekali, manuskrip itu hendaklah ditolak dan sama ada pengarang bersama atau intensif pengarang hendaklah dimaklumkan. So selepas itu, dalam kes artikel salami yang telah ditemukan, keputusan editor bergantung kepada jumlah dan kaitan data pendua. Apabila terdapat redundansi kecil, editor akan menghubungi penulis dan menerangkan keadaan. Apabila penulis memberikan penjelasan yang memuaskan dan jujur daripada editor, boleh mempertimbangkan untuk menerbitkan artikel pembetulan. Perlu dibuat dengan cara yang betul, merujuk artikel asal dan menyatakan dengan jelas semua pertindihan dengan data yang telah diterbitkan. So itu adalah real case. Itu saja daripada saya. So itu saja daripada saya, Muhammad Izzat Akmal Muhammad Yusri, nombor metrik 057430, dan saya punya assignment, individu assignment, etika lah. Sekian daripada saya. Terima kasih.